Sejak pembukaan kembali ekonomi dan fasa peralihan ke endemik, sektor perdagangan antara yang mendapat limpah positif. Untuk tempoh sehingga 9 bulan pertama tahun ini, prestasi positif dicatatkan untuk perdagangan Malaysia. Rakan setugas Nina Rozman ada perinciannya. Silakan Nina. Baik, terima kasih Nabila. Tanpa membuang masa, saya akan tunjukkan data daripada Jabatan Perakaan Malaysia DOSA menunjukkan prestasi perdagangan Malaysia ini dicatatkan pada bulan September tahun ini dan dalam tempoh Januari hingga September. Jadi, mari kita lihat prestasi ekonomi negara ASEAN di mana kita dapat lihat di sini perdagangan mencatatkan peningkatan pada bulan ini sebanyak 31.4% kepada 256.9 bilion ringgit. Ini adalah jumlah perdagangan Malaysia setakat September ini. Dan jumlah perdagangan ini disumbang oleh ekspor iaitu mencatatkan sebanyak 30% juga dengan import lebihan juga mencatatkan lebih kurang 33% diikuti juga dengan lebihan dagangan 20.9% peningkatan pada September setakat ini. Dan jumlah-jumlah ini adalah sumbangan kepada prestasi perdagangan kita pada bulan ini. Dan ini adalah prestasi, mari kita perincikan kepada beberapa kategori untuk pasaran utama ekspor dan import September tahun ini. Jadi 67.3% adalah daripada jumlah ekspor ini kalau anda dapat lihat, dan pada jumlah 70% pula kita dapat dicatatkan untuk jumlah import. Dan mari kita lihat data-data daripada ekspor ini. Apakah negara-negara ASEAN yang mencatatkan peningkatan, iaitu antara peningkatan yang dicatatkan tertinggi iaitu Amerika Syarikat sebanyak 32.5% dengan iaitu pencatatan antara yang tertinggi antara negara-negara ASEAN di sini, di mana ASEAN secara keseluruhan mencatatkan peningkatan pada bulan ini sebanyak 31.5%. Dan apabila kita teliti pada import, iaitu ASEAN mencatatkan keseluruhan peningkatan 36.8%, dan antara negara ASEAN yang dicatat paling tinggi adalah iaitu negara Amerika Syarikat sebanyak 61.4%. Dan ini adalah pasaran utama ekspor dan import. Jadi mari kita teliti pula bagaimanakah barangan ekspor dan import utama, iaitu di ekspor dan import mencatatkan lebih 60%, di mana kalau anda dapat lihat itu 66.8% daripada jumlah ekspor dan 61.9% untuk jumlah import utama. Dan antara barang-barang iaitu kita ada barangan E dan E, keluaran petroleum, minyak sawit pertanian, kimia dan bahan kimia. Kita ada juga LNG. Dan antara yang tertinggi dapat dicatatkan oleh iaitu ekspor LNG mencatatkan peningkatan pada bulan ini sebanyak 142%. Manakala untuk import pula kita ada barangan EE, keluaran petroleum, kimia, bahan kimia, jentera kelengkapan dan peralatan dan juga termasuk petroleum mentah. Dan antara daripada sektor import ini yang mencatatkan antara tertinggi adalah petroleum mentah, iaitu mencatatkan sebanyak 290%. Dan ini adalah barangan ekspor dan import utama. Jadi kita harus juga teliti bagaimanakah prestasi perdagangan ini daripada Januari hingga September tahun ini. Mencatatkan sepanjang 9 bulan mencatatkan perdagangan sebanyak 32.9%, dan ini adalah antara nilai catatan yang tertinggi setakat ini, diikuti juga dengan sumbangan ekspor, lebihan import dan juga lebihan dagangan. Dan ini adalah prestasi setakat 9 bulan ini. Bagaimana kalau kita dapat tengok kategori pasaran utama ekspor dan juga import, iaitu ekspor mencatatkan daripada jumlah lebih 60%, iaitu daripada jumlah ekspor, manakala lebih hampir 70% adalah daripada jumlah import. Untuk negara-negara ASEAN mencatatkan keseluruhan 37.3%, dan antara yang tertinggi daripada negara ASEAN mencatat nilai tertinggi untuk prestasi ekspor adalah Jepun dengan peningkatan 31.8%. Untuk jumlah import negara ASEAN mencatatkan 49.6%, hampir 50%. Dan antara yang tertinggi adalah negara Amerika Syarikat, sekali lagi mencatatkan antara tertinggi untuk kumpulan import 38.9% untuk import utama daripada Januari hingga September. Dan apabila kita melihat barangan ekspor dan import utama juga melibatkan, iaitu lebih 60% mencatatkan jumlah ekspor dan juga jumlah import, di mana kita melibatkan barangan EEE, keluaran petroleum, minyak sawit pertanian, kimia dan bahan kimia, termasuk juga dengan barang perkilangan logam. Dan kita dapat lihat daripada sini antara yang tertinggi adalah keluaran petroleum, sekali lagi mencatatkan bahawa ekspor dengan peningkatan sebanyak 74.1%, manakala import iaitu mencatatkan sebanyak yang paling tinggi adalah
keluaran petroleum sebanyak 78.4%. Dan Nabila, ini menunjukkan bagaimanakah prestasi iaitu prestasi perdagangan kita setakat 9 bulan, dan pada bulan September ini menunjukkan data-data ini mencerminkan bagaimanakah prestasi ekonomi kita. Ini menunjukkan bahawa prestasi mantap perdagangan masih berterusan, dan walaupun kita mendapatkan beberapa laporan mengatakan kita akan menghadapi kelembapan dan kemelesetan ekonomi, namun data-data ini mungkin memberi harapan untuk kita bergerak ke hadapan agar kita dapat menuju pemulihan dan pembangunan ekonomi yang jangka panjang, Nabila. Baik, untuk mengulas lanjut tentang unjuran momentum trajektori perdagangan di Malaysia ni, bersama kita pagi ini ialah pensyarah kanan Putra Business School iaitu Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Baik Doktor, terima kasih kerana bersama dengan Astro Wani. Jadi kalau kita lihat perdagangan kita meningkat untuk September dan juga 9 bulan pertama. Ini susulan pembukaan semula ekonomi dunia selepas pandemik COVID-19. Namun ekonomi dijangka semakin mencabar tahun hadapan. Jadi apakah jangkaan kita dan apa persiapan yang perlu kita adakan? Adakah ringgit yang lemah memberikan kelebihan kepada kita dalam konteks ekspor? Bagaimana Doktor? Ya, betul. Seperti yang Nina tunjukkan dalam laporan DOSM baru-baru ini tentang pertumbuhan ataupun prestasi perdagangan negara kita, ianya memang menunjukkan prestasi yang amat memerasakan. Malahan kalau kita lihat Bank Dunia juga turut menyemak naik unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar bagi negara kita untuk tahun ini daripada 5.5% kepada 6.4%. Dan sememangnya ianya dipacu oleh penggunaan domestik yang lebih baik dan juga pertumbuhan ekspor yang kukuh daripada sektor elektronik dan elektrik (E&E) serta juga komoditi. Kita tengok minyak, gas dan juga minyak sawit itu menyumbang banyak peningkatan dari segi ekspor. Dan namun cabaran memang ada. Kita lihat walaupun Bank Dunia menyemak naik pertumbuhan KDNK tahun ini, tetapi untuk pertumbuhan KDNK Malaysia untuk 2023, Bank Dunia menyemak turun daripada 4.5% kepada 4.2%. Dan mengapa ianya disemak turun? Kerana mengambil kira bahawa tahun hadapan merupakan cabaran global, menyaksikan kemungkinan ekonomi akan sedikit merudum, iaitu kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang, lebih 30 ke 40 bank ataupun bank pusat ataupun central bank di seluruh dunia telah menaikkan kadar faedah. Ada yang menaikkan 3 kali berturut-turut. Apabila kadar faedah dinaikkan, ini akan memperlahankan aktiviti ekonomi, dan negara kita adalah negara pengeksport. Jadi kalau permintaan daripada global akan perlahan tahun hadapan, ia juga akan mengurangkan permintaan terhadap barangan dan perkhidmatan kita. Jadi disebabkan itulah walaupun kita mencatatkan pertumbuhan yang tinggi tahun ini, tetapi apabila berlakunya pengurangan permintaan daripada global pada tahun hadapan, maka kita masih mampu orang kata menjana pertumbuhan, tetapi tidaklah dijangka setinggi seperti sekarang. Namun satu yang saya lihat positif untuk tahun hadapan, di negara Eropah dan Amerika Syarikat mungkin pertumbuhan perlahan, tetapi di rantau Asia ni dia akan lebih tinggi daripada rantau lain kerana kita ada beberapa kelebihan, iaitu kita tahun ini telah mendatangi 2 perjanjian bebasan antarabangsa meratifikasi RCEP dan juga CPTPP, dan inilah peluang yang kita boleh gunakan untuk tahun hadapan. Doktor, kita ada 2 instrumen penting, iaitu RCEP dan CPTPP. Jadi bagaimana kita boleh menggunakan 2 medium ini dengan meluas agar kita dapat meningkatkan perdagangan kita yang lebih tinggi dan berkualiti, Doktor? Ya, kita memang harus mengambil peluang daripada ratifikasi 2 perjanjian antarabangsa ini. RCEP ini dianggoti oleh 15 negara, 10 negara ASEAN, 3 Asia Timur dan juga 2 negara Oseanik seperti Australia dan New Zealand. Ianya mewakili 30% populasi dunia dan juga 30% KDNK global. Dan juga kalau kita tengok pula CPTPP, dia ada 11 negara termasuk juga Kanada, Chile, Mexico dan Peru. Dan kalau kita lihat antara kedua-dua ni ada 7 negara yang kita bersama-sama dalam kedua-dua CPTPP dan RCEP. Jadi apa kelebihan di kat sini? Kelebihan kedua-dua perjanjian bebas antarabangsa ini, dia akan kita mengurangkan tarif ke atas import. Kalau macam RCEP ni, dia punya sasarannya kalau boleh nak kurangkan sehingga 90%
dagangan import ke atas dagangan antara negara ahli. Oleh itu, kalau kita lihat suasana sekarang, sebagai contohlah apabila ringgit kita agak melemah berbanding dengan dolar US RM4.73 macam tu, sebenarnya ia memberi peluang untuk kita menjadikan ekspor kita lebih menarik untuk didagangkan di negara-negara ahli perjanjian bebas ni dengan import yang tarif terhadap import yang dikurangkan dengan ringgit yang menyebabkan barang ekspor kita lebih kompetitif, maka ini akan mampu meningkatkan volume ekspor kita tahun hadapan. Dan pada masa yang sama dengan peningkatan barangan ekspor, ia boleh akan memperkasakan pasaran domestik, tetapi harus juga dipacu dengan pelaburan FDI. Dan pelaburan FDI ini bila kita harus tumpukan untuk tahun hadapan menarik sebanyak mungkin pelaburan daripada luar, dan juga kalau kita lihat ringgit yang lemah ni pun boleh mampu juga menarik FDI. Mereka akan melihat pelaburan di Malaysia ni orang kata lebih berbaloi lah sebab dengan ringgit yang sedemikian rupa. Oleh itu strategi yang kita harus lakukan untuk tahun depan supaya mengambil peluang suasana yang tidak pasti, tetapi kita ada dua perjanjian bebas antarabangsa ni yang memungkinkan ekspor kita lebih berdaya maju lah. Baik, Doktor, seperti kita tahu bajet 2023 belum lagi diluluskan dan akan dibentangkan sekali lagi pada tahun ini. Jadi sudah pasti ini penting kerana beberapa langkah yang ada di dalam bajet mampu kita bagi penambahbaikan. Jadi berbagikan 2 minit pada Doktor, apakah yang harus ditambah dalam bajet untuk memaju lagi perdagangan tahun hadapan? Kalau kita lihat perdagangan kita lebih bertumpu kepada E&E, elektrik dan elektronik. Jadi itu jugalah kata fokus yang kita patut lakukan kepada ekonomi digital, kepada teknologi tinggi ataupun high teknologi seperti membuat komponen untuk aero angkasa, silicon chip, drone, hybrid dan juga green energy. Dan kalau kita lihat bila banyak negara sudah mula memfokuskan kepada electric vehicle dan juga green energy ni, kita ada satu kelebihan iaitu kita sebenarnya mempunyai sumber nadir bumi atau dipanggil non-radioactive rare earth element yang merupakan komponen utama dalam semua barang elektronik termasuk telefon pintar, bateri untuk kereta elektrik dan sebagainya. Kalau kita dapat bangunkan satu industri menggunakan model perniagaan yang sesuai dan menjadi orang kata pengeluar utama komponen ini untuk industri green energy dan sebagainya, maka saya yakin ini akan mampu memberi momentum yang lebih tinggi lagi kepada perdagangan Malaysia untuk tahun hadapan dan tahun seterusnya. Doktor, saya nak tambah lagi. Secara ringkasnya, kita tahu segmen halal ini antara menjadi kelebihan untuk Malaysia. Tempoh hari itu pada pembentangan bajet 2023 ada mengumumkan fasa peruntukan ini. Jadi bagaimana kita nak lakukan untuk pastikan segmen ini menjadi antara pemacu utama perdagangan Malaysia untuk masa akan datang? Ya, ini adalah satu potensi yang amat baik kerana industri halal dijangka akan menyumbang 81% kepada NK dan menjana RM56 bilion pendapatan ekspor menjelang tahun 2025. Dan kalau kita merujuk kepada bajet 2023, memang banyaklah peruntukan disediakan. Cuma kita akan pastikan bahawa fokusnya bukan sahaja kepada produk halal semata-mata, tetapi juga perkhidmatan halal. Kita bercakap tentang pengurusan kewangan, kita cakap tentang perkhidmatan yang merupakan sumbangan utama juga hasil negara. Dan yang penting sekarang ni apa sahaja yang diletakkan dalam bajet 2023, tidak kira siapa yang memerintah selepas ini, harus melaksanakan segala inisiatif ini untuk mengambil peluang dan meletakkan Malaysia sebagai negara pengeluar barangan halal yang utama di dunia. Baik, terima kasih diucapkan kepada Pensyarah Kanan Putra Business School Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif atas perkongsian mengenai trajektori perdagangan di Malaysia